Assalamualaikum dan selamat kembali ke N-Gear. Hari ni satu lagi jenama best kita nak sembang. Tapi sebelum tu kan, ada orang komplain rupanya kita kata seat back clip tu haram. Kita kenapa kata haram? Tak ada dalam Quran kata haram. Tak apa pakai. Pakai memang mampu cepat sikit, tak usah bergaduh dengan aku dah tanya soalan bodoh-bodoh macam tu. Orang nak kata benda tu tak elok, bahaya untuk keselamatan hampa. Hampa tak mendengar sudah pakai. Okey, hari ni kita nak cerita pasal satu jenama yang cukup cool, iaitu Subaru. Kalau hampa ingat tahun 70-an dia punya iklan dia Subaru baru. Ni Subaru. Jadi jenama Subaru ni dia daripada Jepun tu, dia satu kelas lah saya rasa dengan Mazda. Maksudnya depa ni memang buat kereta ikut kepala engineer nak bagi shock bawa. Mazda pun sama, Subaru pun sama. Jadi itu pasal dia sama juga macam Alfa Romeo, bawa kereta bagi shock bawa. Tapi semua kereta ni tak apa nak laku, semua syarikat bermasalah. Subaru baru je kena diselamatkan oleh Toyota. Jadi apapun, Subaru ni memang satu jenama entusias. Jadi itulah yang menyebabkan dia cool. Kalau kita nak tengok dalam 10-15 tahun lagi ataupun yang dah lepas ni pun, kita cari kereta-kereta yang klasik, yang bernilai ialah kereta-kereta yang cool. Bukan kereta-kereta yang tahan lasak, bukan kereta-kereta yang banyak spek tinggi. Tidak, kita akan cari kereta yang cool. Dan kereta-kereta Subaru ni boleh kata semua cool. Tak semua cantik, ada setengah huduh yang amat, tapi semua cool. Jadi benda yang pertama sekali yang membuatkan Subaru ni cool ialah enjin boxer. Jadi pada zaman 60-an hingga 70-an ni, ada sedikit kegilaan daripada syarikat Jepun untuk membangunkan enjin-enjin yang unik. Untuk Subaru pula, dia enjin boxer. Jadi enjin boxer ni bukan setakat di kereta aja. Ada satu syarikat motosikal. Syarikat motosikal tu saya nama tak ingatlah, nama bunga. Dia buat enjin flat twin. 250cc, 350cc dan sangat-sangat unik. Dia orang tu semua asal daripada engineer Yamaha lari ke buat benda tu. Enjin boxer ni best pasal mungkin tak tahulah bunyi dah, cara firing order tu lain, jadi bunyi dia lain sikit lah. Dan bunyi dia best, macam firing dia tu tak even sangat lah. Dia macam ada macam hidup tau, macam hidup enjin tu. So dan salah satu kelebihan enjin boxer ni ialah satu, dia rendah lah, pasal semua keseluruhan tu rendah. Kalau kita buka bonnet Subaru tu memang kosong, enjin tu kat bawah, kecil kat atas tu semua. Ini memberikan kereta ni pusat graviti yang rendah. Jadi macam biasalah kalau pusat graviti rendah, dia nanti corner pun sedap, bawa pun sedap, dan secara segala-galanya tentang kereta tu cukup rasa terimbang. Dan juga disebabkan kereta tu mempunyai enjin boxer, dia kecil tau. Kalau kita bayangkan enjin 4 silinder dia jadi macam separuh, jadi kita tak payah nak pusing dah. Kalau kereta yang front wheel drive dia payah pusing ni tu pasal nak jimat ruang semua. Yang ni pasal dia memang boxer, dia cukup kecil. Untuk front wheel drive pun dia boleh keluar drive shaft kat belakang, terus pergi dah ke depan. Untuk 4 wheel drive memang lagi bagus lah. Seterusnya, benda yang saya cakap tadi lah, 4-wheel drive. Jadi bila kita nak reka bentuk enjin 4-wheel drive ni, untuk kereta front-wheel drive yang juga jadi kereta all-wheel drive, sebagai contoh macam Mitsubishi Evo semua tu, dia punya masalahnya ialah dia tak symmetrical. Tak symmetrical maksudnya untuk selalunya shaft depan. Shaft depan ni satu akan pendek daripada satu lagi. Hak belakang tu boleh bagi sama panjang. Jadi bila shaft ni dia tak sama panjang, dia akan menghasilkan tak keseimbangan masa dia pusing, dia twist. Shaft tu dia tak sama. Jadi kadang-kadang kereta dia tarik tak center, especially under power. Jadi bila kita ada enjin boxer, dia tak ada masalah tu pasal enjin tu kecil dan memang dia punya enjin run front to back. Jadi senang, dia boleh bagi pecah depan tu pun, dia punya pecahan power shaft dia tu keluar, pecahan drive shaft depan pun sama panjang, drive shaft belakang pun sama panjang. Jadi itu sebab yang dia kata symmetrical, dan memang kalau you bawa untuk buat slalom, kita akan rasa kereta tu dia tak banyak sangat torque steer dan semua rasa imbang dia cantik. Dan ketiga, bila kereta tu memang dibuat untuk center of gravity rendah, jadi kita tahulah Subaru ni dia dalam kepala otak dia tu, dia ada cerita hujung minggu ni aku nak pergi main kat jalan mana kan. So daripada awal lagi mereka memang suka ambil bahagian dalam benda-benda macam rally ni tau. So bila mereka dah bangunkan sistem all-wheel drive yang cukup bagus, mereka mula masuk rally secara serius lah. Ni pada tahun 1990-an lah, di mana mereka memang mendominasi. Dia masuk rally dah lama juga, tapi dia macam kurang bernasib baik berbanding dengan Mitsubishi, berbanding dengan Lancia, berbanding dengan Toyota. Tapi kereta dia memang legend. Impreza tu masih cukup legend dan menang 3 kali berturut-turut World Rally Championship 1995,
sampai 1997. Dan color Subaru warna biru 35 tu memang sampai sekarang kita ingat lah, itulah warna Subaru. Dan ini semua memang nostalgia lah. Jadi salah satu kereta legend ialah bila dia menang rally pada ulang tahun ke-40 mereka, dia menghasilkan satu Impreza 22B STI. STI ni yang paling tinggi lah untuk Impreza. Dia ada WRX, itu dia ada STI. Dan daripada STI tu dia akan ada beberapa special edition lagi lah. Spec C ke, A, B ke. Tengok-tengok lah, bukan semua pasaran akan dapat benda-benda ni. Tapi STI tu yang paling tinggi sekali lah. Jadi Impreza 22B STI ni kereta 2 pintu, white body, dan memang nampak sangat cantik lah. Dan enjin 2.2 liter boxer ni dengan tebus boleh crank out 280 horse dan datang dengan rim BBS 17 inci warna emas. Ini memang color Subaru punya rally lah, dengan ada center diff with electronic control. So segala-galanya yang dapat tahu mengenai kereta all wheel drive dan kereta rally semua ada dalam. Yang keempat, Subaru ni cool pasal Forester. Ada beberapa sebab lah kenapa Forester ni cool. Antaranya Forester ni lah model yang membuatkan Subaru ni selamat sampai ada sampai ke hari ni. Bukan pasal apa. Kalau di US, Forester ni lah volume model dia yang paling popular sekali, kerana American dia orang memang suka SUV. So kalau kita nak cerita sejarah SUV ni sikit lah. Pada tahun 70-an, masa tu ada satu syarikat nama AMC. Sekarang dah tak ada lah AMC ni. Dia kena telan dengan Chrysler, dah hilang lah. So AMC ni, dia orang kiranya antara company kereta kat US dia yang sengkek tak ada duit. So bila satu model dia orang AMC Eagle ke apa, saya tak ingat nama asal dia tu, dia orang dah tak ada duit nak buat upgrade lagi dah. Apa yang mereka buat, mereka ambil driveline all wheel drive, tak silap saya daripada Jeep lah kot. Pasal dia mungkin masa tu zaman tu dia sekali dengan Chrysler dan dia masukkan kereta tu tahu. Jadi untuk kali pertama kita tengok satu wagon yang tinggi. Sebelum Volvo buat dia punya XC, sebelum Audi buat dia punya all-road, sebelum Subaru buat dia punya Forester, ini kereta wagon off-road yang pertama. Dan bila kita tengok kereta tu, kita macam wow. Tapi sayangnya AMC lepas tu bungkus lah. Dan selepas tu kereta yang dapat ambil balik benda ni ialah Forester. Iaitu memang sebuah, dia bukan SUV lah. Dan memang best pun lah. Tu pasal kita tengok dia memang dia bukan SUV. Memang dia nampak tinggi macam SUV, tapi dia bukan SUV, dia Forester. Yang sekarang ni dah tinggi sikit lah, dah macam SUV lebih lah. Tapi yang dulu tak, dia memang nampak macam wagon yang tough dan boleh pergi off-road. So basically dia ambil Impreza punya driveline, dia letak body yang besar sikit, dan ada setengah tu datang dengan turbo and high performance engine. So kalau zaman-zaman awal 2000 macam tu, kalau hampa nak cari kereta keluarga yang menarik, boleh cari Forester STI ni. Ini dengan rim besar, dengan scoop, semua siap, bunyi macam Impreza, tapi kereta family. Ada juga beberapa orang kawan saya yang sangkut dengan Subaru ni. Dia kalau sangkut dengan brand Subaru ni, dia sama macam sangkut dengan brand Alfa Romeo, sama macam dia sangkut Mazda. Dia susah nak lepas balik. Saya ada tahu seorang kawan, dia jenama pilihannya adalah Alfa Romeo, tapi boleh berubah kerana dengan Subaru. Jenama-jenama ni memang dia punya grip dia tu cukup kuat kepada peminat-peminat dia, pasal dia memang sangat unik. Dan sebab kelima, ini sebenarnya penting. Subaru ni dia punya reka bentuk dia tak pernah ikut orang lah. Daripada yang mula-mula kita tengok Subaru dia panggil Justy ke. Lepas tu dia dah buat macam pickup truck. Yang kereta awal tu Subaru 900 kata silap saya. Dia punya rupa shape dia tu, bila tengok kali pertama kita tak tahu mana satu depan, mana satu belakang. Dua-dua apa macam pelik lah. So daripada hari tu sampai ke sekarang dia orang tak pernah buat satu kereta yang rupa dia boring. Tak pernah. Semua rupa memang mencabar kita. Daripada semua jenis Subaru Impreza, daripada yang awal sampai yang ke penyudah sekarang ni, semua ada macam slight imbalance dekat dia punya overall look. Tapi itu yang membuatkan kita tertengok-tengok. Dan ada satu masa tu dia punya Impreza dengan lampu bulat kan, macam mata bengkak kena tumbuk tu, nak tengok pun tak lalu. Tapi bila duduk dalam bawah, ya Allah punya sedapnya. Tu dah menyebabkan kenapa orang kata Subaru ni ialah cool. Pasal dia ikut kepala dia sendiri, dia tak heran hampa reka bentuk kereta hampa macam mana, aku nak buat macam ni juga. Dan akhirnya sekarang kita dapatlah kereta-kereta Subaru macam Forester tu sangatlah boring rupa dia. Nak buat macam mana? Macam itulah. Not everything can be good kan? Tak ada sebuah yang perfect. Tu dia macam mana? Subaru. Saya rasa betul tak saya cakap, kalau hang kaki Subaru, hang tengok pandang rendah lah dekat jenama-jenama H ke M ke, memang berpandang rendah kan pasal Subaru kan. Dia macam Alfa Romeo, saya faham. Yang Subaru dengan Alfa Romeo dia lebih kurang, dia kaki kepala otak dia sama macam tu. Okey, kalau awak suka senarai ni, boleh minta lagi. Suka senarai ada jenama lain yang menarik yang hampa mau.
Hampa so Syasha cari Mazda tapi bukan sedan dan bukan MPV, bawah 50,000 macam so dia cari Dah sports car dah kan. So dia cari. Okey, itu dah senarai kita hari ni. Kalau boleh hampa letak apa sebab hampa kenal Subaru tu. Apa yang membuatkan anda ingat Subaru, sama ada anda suka ke, benci ke, tulis kat bawah ni. Sampai situ je video kita hari ni. Kalau boleh tekan butang like macam biasa, kongsi dengan kawan-kawan, dan kalau boleh tekan butang subscribe. 200,000 Syasha belanja Teo Ais. Dan juga tekan butang loceng supaya bila kita buat next video terbaru, hampa punya komputer dan telefon akan berbunyi bagi tahu hampa. Kita jumpa lagi.